أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberikan rahmatnya ke dalam majlis kita. Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua. Allah jadikan keberadaan kita dalam majlis ini sebagai suatu amalan soleh yang dapat memberatkan mizan timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengurniakan kepada kita keafiatan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang saya kasih sekalian, insya-Allah taala pada malam ini kita akan sama-sama menyambung pengajian kita di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mana pada hari ini juga kita memperingati tarikh Hari Malaysia, hari pembentukan negara Malaysia, dan ianya merupakan suatu hari yang patut kita sama-sama syukuri dan kita sama-sama hargai bagaimana Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat berada di dalam tanah air yang aman daripada penjajahan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pelbagai nikmat di dalam kehidupan, dan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini perlu kita syukur kepada Allah kerana hakikat yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka abdikanlah diri kamu kepada Tuhan pemilik Kaabah. Dialah yang memberikan kamu makan ketika lapar, dan dialah yang memberikan kamu aman ketika kamu takut. Maka nikmat keamanan, nikmat kita berada di dalam tanah air yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, nikmat keamanan, nikmat yang kita patut syukur kepada Allah. Semoga Allah mengekalkan nikmat ini kepada kita semua. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya mulakan hadis yang saya pilih untuk baca, suka untuk saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua sebuah hadis yang telah dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang terkenal Bustanul Arifin. Bustanul Arifin artinya taman orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi di dalam muqaddimah kitab beliau Bustanul Arifin, dalam muqaddimah sebelum masuk kitab, beliau telah memulakan kitab beliau dengan menyebut beberapa Allah berfirman dalam Quran, tuan-tuan, dalam surah Petir namanya. Surah tu pun namanya Petir. Okey, apa namanya surahnya? Surah Petir. Surah Ar-Ra'du. Dalam Quran ada satu surah namanya Ar-Ra'du. Ar-Ra'du tu maknanya petir. Dan dalam surah Petir Allah Subhanahu wa taala sebut yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Yusabbihu ra'du bihamdihi, bertasbih petir itu dengan memuji Allah. Petir yang tadi bunyi itu adalah tasbihnya.
Dan dia memuji Allah dengan cara itu. Wal malaikatu min khifatih. Itu disebutkan Allah dalam surah Ar-Ra'd. Dan tasbih petir itu dengan cara yang dia jadikan Allah dia bertasbih. Sebagaimana tasbihnya katak dijadikan oleh Allah, dia bertasbih dengan bunyi dia. Wah, wah, wah. Tasbihnya. Dan sebagaimana juga Allah menjadikan tasbihnya cengkerik dengan cara ia bertasbih. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu pun di atas muka bumi ini melainkan semuanya sedang memberikan tasbih kepada Allah. Tapi isunya adalah walakin la tafqahuna tasbihahu. Cuma kalian tidak dapat memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Yang tadi petir caranya bertasbih begitu. Katak caranya begitu. Cengkerik caranya begitu. Tuan-tuan, dan mereka semua sedang bertasbih, membesarkan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, yang tidak ada satu pun di langit dan di bumi melainkan semuanya bertasbih memuji Allah SWT. Sehingga kan kata sebahagian mereka, nukleus yang ada elektron dan proton yang berputar, itulah cara dan bentuk tasbihnya. Artinya sekecil-kecil zarah sehinggalah sebesar-besar bima sakti yang ada di alam astronomi, semuanya bertasbih kepada Allah dengan cara yang Allah ciptakan kepadanya. Satu je persoalannya tuan-tuan, kita yang diciptakan dengan lidah untuk bertasbih, adakah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, maka itu adalah satu persoalan kepada kita. Makhluk yang diberikan pilihan untuk bertasbih ataupun tidak, maka itulah persoalan untuk diri kita. Tasbih tak kita? Sedangkan makhluk Allah selainnya, tuan-tuan, bertasbih memuji Allah. Air dengan caranya, daun dengan caranya, binatang dengan caranya, tuan-tuan, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kaedah yang Allah Taala ciptakan kepada mereka. Maka tuan-tuan, dengan itu, sebab itu Nabi SAW sebut di dalam hadis, kata Nabi dengan mafhum daripada hadisnya, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah, sehari 100 kali, subhanallahi wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah, sehari 100 kali, tuan-tuan, maka dihapuskan baginya kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan yang dibuat itu seperti banyaknya buih di lautan. Begitulah nilaian ucapan tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak masuk apa tadi kan? Saya nak masuk mukaddimah kitab tadi. Imam Nawawi dalam mukaddimah kitab Bustanul Arifin, beliau menyebutkan tentang hakikat kehidupan manusia ini bagi mereka yang nampak dengan mata hati mereka. Hakikat kehidupan dunia ini mereka akan faham bahawa tabiat kehidupan dunia ini sifatnya adalah berubah dan tidak akan kekal. Maka orang yang bijak dalam memahami hakikat dunia ini akan menjadikan dunia tempat dia menggunakan sebaik mungkin manfaatnya untuk dia hidup kekal di dalam negeri yang kekal abadi saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi juga menukilkan, katanya tabiat hidup di dunia ini, kalau dia memberikan kamu kemanisan, dia akan memberikan kamu, kalau dia memberikan kamu sedikit kemanisan, dia akan mengambil daripada kamu dengan banyak kepahitan. Tuan-tuan, itu sikap dan tabiat atas kerja. Maka tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka dengan itu beruntunglah orang yang menjadikan peluang keberadaannya di dunia yang akan berubah dan tidak kekal ini dengan amal baik yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan memberikan kejayaannya kepada negeri akhirat yang kekal abadi. Maka salah satu benda yang paling penting daripada semua amalan, yang ini ingatan untuk diri saya dan kita semua, Imam Nawawi memulakan tajuk kitab beliau Bustanul Arifin dengan tajuknya iaitu bab pada menyatakan ikhlasnya niat dan menghadirkan niat dalam setiap perlakuan. Maknanya apa? Dalam semua amal yang kita buat, hatta ibadat yang berulang kita buat. Saat lagi kita sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak kita sembahyang sunat ba'diyah. Hatta yang berulang kita buat, kata Imam Nawawi, hadirkan niat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka tuan-tuan, maknanya apa? Apa jua amalan, kecil ataupun besar,
penat ataupun tidak, susah ataupun tidak, kalau tidak niatnya untuk Allah redha kepada dia, semuanya tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Maka dengan itu saya menyeru kepada diri saya dan menyeru kepada tuan-tuan semua untuk kita sama-sama ikhlaskan niat kita dan pasangkan niat apa jua perkara yang kita lakukan, amal yang kita buat, letakkan, buat ini ya Allah untuk engkau supaya meredaiku ya Allah. Tuan-tuan, itu insya-Allah menjadikan semua amal kita sebab untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau batal yang ini, yang kita buat itu kerja bukan main payah, susah, berpeluh, berdarah, luka lagi. Tetapi tuan-tuan, semuanya tak ada dalam timbangan di sisi Allah kerana niatnya bukan kerana mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini asas dan kepala bagi segala sesuatu. Maka kita mohon kepada Allah, pengajian kitab kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat saya dan niat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata-mata supaya Allah taala meredai kita semua, insya-Allah taala. Baik, hadirin yang saya kasih sekalian, kita tengok, ambil satu hadis. Yang hadis ini saya ambil ataupun pilih daripada kitab Al-Arba'in Hadisan As-Siddiqiyah yang dikarang oleh Abul Fadl Abdullah Muhammad Siddiqil Ghumari Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Katanya dalam hadis yang ke-23, okay? An Anasin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza istahallat ummati khamsan fa'alaihim ad-damar idza dhahara at-tala'un wa sharibul khumur wa labisul harir wattakhadhul qiyan waqtafa ar-rijalu bir-rijali wan nisa'u bin nisa'i rawahul Baihaqi wa ghairuh. Hadis yang ke-23 daripada Anas radhiyallahu anhu. Bila sebut Anas ni tuan-tuan, yang kita faham ianya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini adalah merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau merupakan seorang kanak-kanak yang dihadiahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Maka Anas berkhidmat di rumah Nabi, angkatkan air untuk berwudu, angkatkan selipar, bawakan baju, pergikan pasar, belikan barang. Semua itu kerja yang Anas buat di antaranya. Tuan-tuan, Anas berkhidmat kepada Nabi SAW sekitar lebih kurang 10 tahun, kalau tak silap saya. Dan Anas ibn Malik di antara sahabat Nabi yang pernah beliau sendiri katakan, aku ini masuk ke dalam rumah Nabi dan keluar daripada rumah seperti aku seorang daripada kalangan keluarga Nabi SAW. Dan Anas jugalah yang pernah paling banyak meriwayatkan hadis tentang bentuk tubuh badan Nabi SAW yang paling banyak. Sebab apa? Sebab beliau berada dalam rumah Nabi, selalu bersama dengan Nabi berbanding dengan para sahabat-sahabat yang lain. Maka Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang ibunya bernama Rumaisah telah menghadiahkan Anas kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi SAW sampailah Anas menginjak dewasa. Dah dewasa, usianya mungkin sekitar 20 tahun, maka Anas pun sudah berhenti berkhidmat, tuan-tuan, mungkin kerana sebab dah dewasa atau bagaimana, tuan-tuan. Maka sejak daripada itulah Anas ibn Malik banyak menceritakan dan meriwayatkan kisah-kisah kehidupan Nabi SAW dan beberapa perkara yang terkait dengan tubuh badan Nabi dan sifat Nabi SAW di rumah. Sebab tu kalau tuan-tuan buka hadis tentang peribadi Nabi, namanya Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan akan dapati banyak sifat Nabi diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ini digelar sebagai khadam Nabi. Sebab itu tuan-tuan, di dalam tradisi ilmu, orang yang banyak berkhidmat adalah orang yang banyak mendapat berkat daripada siapa yang dikhidmati. Sebab itu khidmat dalam Islam bukan kecil.
Sebagaimana Anas ibn Malik menjadi khadam Nabi, orang yang berkhidmat kepada Nabi, yang angkat air Nabi, yang angkat selipar Nabi, tuan-tuan, maka daripada keberkatan itulah mengalirnya keberkatan dan kebaikan daripada doa Nabi kepada Anas, sehingga Anas menjadi sahabat yang sangat-sangat mulia dan sahabat yang diberikan Allah keberkatan hidup di dunia dan keberkatan insya-Allah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dinyatakan dan diriwayatkan beliau telah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idzastahallat ummati khamsan fa'alaihim ad-damar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku sudah mula menghalalkan 5 perkara, yang 5 ni haram. Apabila umatku sudah mula menghalalkan 5 perkara. Idzastahallat ummati khamsan. Kalau sudah mula menghalalkan oleh umatku akan 5 perkara. Fa'alaihim ad-damar. Maka ke atas mereka akan berlakunya kehancuran. Maknanya banyak perkara yang akan, banyak kerosakan akan berlaku, ataupun mungkin akan bala itu turun merosakkan dan menghancurkan mereka. Bila mula dihalalkan, tuan-tuan kena ambil beza di antara buat dan halalkan, lain. Tuan-tuan, buat dengan halal lain. Minum arak dengan halalkan arak tak sama. Tak sembayang dengan kata tak wajib sembayang tak sama. Berjudi dengan halalkan judi tak sama. Tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi sebut idzastahallat ummati. Apabila umatku sudah menghalalkan, maknanya dia bukan sekadar buat, tetapi dia sudah sampai kepada peringkat yang haram dihalalkan. Maka ke atas mereka itu akan berlakunya kerosakan ataupun kehancuran yang boleh melenyapkan mereka. Walaupun Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya umatnya, Nabi minta 3. Nabi kata, Ya Allah, janganlah umat ini hancur dengan kelaparan. Maknanya umat habis dan hancur dengan bencana ataupun banjir yang habiskan mereka semua. Tak ada, tuan-tuan. Dia tak berlaku macam zaman Nabi Nuh. Tak berlaku macam kaum Samud, tuan-tuan. Ada berlaku banjir, mati berapa ratus orang, tapi umat Nabi masih banyak lagi. Dia tak jadi umat tu habis semuanya dengan bencana, tak. Tuan-tuan, itu tak berlaku. Dan Nabi minta yang ketiga pada dia, iaitu umatku tidak bercakaran sesama sendiri, tak berkelahi sama sendiri. Allah makbulkan 2 permintaan Nabi dan 1 tak dimakbulkan. Yang diterima dan dimustajabkan itu 2, supaya tak hancur dan tak binasa. Dan yang ketiganya tidak dimustajabkan, iaitu umatnya tidak saling bercakaran dan berkelahi. Itu tak mustajab. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya perbezaan pandangan, perkelahian, perselisihan, dia akan berlaku. Akan berlaku. Tetapi perselisihan ini dia bukan mesti membawa kepada keburukan. Boleh jadi perselisihan ini bawa kepada kebaikan. Kerana berbeza dan berselisih menjadikan seorang itu dia fikir lebih baik. Dia cuba berlumba untuk melakukan yang lebih baik. Tetapi ada perselisihan yang membawa kepada kehancuran, membawa kepada pertelingkahan, pergaduhan dan menumpahkan darah. Ini adalah perkara yang buruk. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Mereka saling berbeza pandangan dan bercakaran, illa marahimah rabbi, melainkan orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang saya kasihan, Nabi sebut apa? Kata Nabi, apabila mula menghalalkan umatku 5 perkara. Okey, menghalalkan umatku 5 perkara. Okey. Tuan-tuan, maka berhaklah ke atas mereka itu untuk berlakunya ke atas mereka daripada kehancuran ke atas mereka. Yang pertama, idza zaharat tala'un.
apabila terzahirnya talaun. Talaun ni apa tuan-tuan? Talaun ni maknanya saling suka laknat melaknati. Orang ini laknat orang itu. Kampung ini laknat kampung itu. Dan kelab ini laknat kelab itu. Tim ini laknat tim itu. Geng gotong royong laknat geng masak bubur contohnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sikap laknat melaknati, laknat kamu, celaka kamu, apabila ia sudah dihalalkan. Perbuatan mungkin wujud, tetapi apabila laknat itu dilakukan. Tuan-tuan ingat, laknat ini perkataan yang berat dan besar. Kalau tuan-tuan kata kamu ni gila, tak betul, itu dia gagah lagi. Tetapi laknat maknanya apa? Tuan-tuan meletakkan kamu ini jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kebaikan Allah. Sedangkan yang dilaknat itu seorang Muslim. Tuan-tuan, perkataan laknat, tuan-tuan, Allah la'natullahi 'alal zalimin. Sesungguhnya laknat Allah kena ke atas orang yang zalim. Laknat ini kata-kata yang sangat berat dan besar. Dan jangan digunakan semudah-mudahnya. Laknat boleh digunakan, tapi pada tempat yang dibenarkan oleh Allah. Antaranya ketika berlakunya li'an. Li'an tahu li'an? Li'an tahu li'an? Tak tahu li'an? Tak tahu dan jangan buat tuan-tuan. Okay. Li'an ini apabila berlakunya tuduhan zina pasangan suami isteri. Seorang suami mengatakan anak dalam perut tu bukan anak saya. Isterinya kata saya tak buat zina dengan orang lain, ini anak dia. Suami kata tak, bawa pergi ke mahkamah. Bincang mahkamah, tanya kepada suami, kamu tuduh isteri kamu anak dalam perut bukan anak kamu. Baik, sekarang datangkan tak saksi, dia buat dengan siapa? Dia kata saksi saya tak ada. Kamu wahai perempuan, betulkah tuduhan dia lakukan? Tak juga, tuan-tuan. Maka saksi tak ada, ini tak ada, maka kedua-duanya wajib bersumpah. Yang isteri mengatakan saya bersumpah saya tak buat. Yang suami mengatakan saya bersumpah itu bukan anak saya. Dan dia buat perkara yang saya sebutkan tadi. Dia sumpah sebanyak kali. Kemudian kali yang kelima, kedua-duanya saling berlaknat. Saling berlaknat. Macam mana? Dia akan katakan seandainya tuduhan saya itu dusta, maka laknat Allah ke atas diri saya. Yang perempuan pula mengatakan seandainya saya berbohong, saya kata saya tak buat sedangkan saya buat, maka laknat Allah kah? Tuan-tuan, ini perkataan besar. Tuan-tuan, persumpahan yang besar ditutupi dengan laknat. Sebab itu perkataan laknat jangan direngan-rengankan untuk digunakan. Begitu juga ada satu yang kedua namanya mubahalah. Mubahalah ni boleh digunakan laknat. Allah sebut dalam Al-Quran, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal zalimin." Nabtahil, mubahalah. Tuan-tuan, mubahalah ni apa? Orang ni tuduh orang ni curi. Orang ni kata saya tak curi. Tak, kamu curi. Dia kata saya tak curi. Tuan-tuan, betul. Dia kata tak. Dua-dua tak boleh datang bukti. Maka dia kata baik kalau begitu mari kita bermubahalah. Mubahalah. Tuan-tuan, saling sumpah menyumpah. Bawa semua orang keluar pergi ke padang Gunung Rapat contohnya tuan-tuan, padang besar ni, tuan-tuan, pergi, kemudian semua menyaksikan, mengatakan seandainya saya berbohong ataupun seandainya dia berbohong, maka laknat Allah kena ke atasnya. Okey, seandainya saya berbohong, dia akan sebut laknat. Tuan-tuan, perkataan laknat ini besar. Maknanya apa? Kalau dia bersedia laknat Allah turun ke atasnya, dia sudah bersedia kalau yang dia cakap itu dusta, hidupnya tidak ada kebaikan dan keberkatan. Jadi bukan sekadar minum, tetapi minum dan merasakan atau menghalalkan ia sebagai suatu minuman. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, arak ini disebut di dalam Islam sebagai ummul khaba'ith, ibu bagi segala perkara yang keji. Kenapa? Kerana ia menghilangkan akal. Sedangkan akal adalah tempat dia jadi mukallaf. Seorang itu mukallaf sebab ada akal. Kalau tak ada akal, tak jadi mukallaf. Ada orang gila jalan tepi jalan, dia curi barang orang. Tuan-tuan, dia bukan mukallaf, dosa tak tertanggung ke atasnya. Orang gila bukan mukallaf, budak kecil ataupun bayi tidak mukallaf yang belum baligh. Orang yang mukallaf tidak ada dosa ke atasnya. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, orang yang meminum arak, dia telah menghilangkan sebab yang besar menjadikan dia seorang hamba Allah, iaitu mukallaf, iaitu menghilangkan peranan akalnya. Gila ataupun mabuk,
dan tuan-tuan menghilangkan akal perkara yang dilarang dalam Islam. Kenapa? Kerana dengan hilangnya akal, semua anggotanya akan bergerak bukan di atas perintah akal. Okey? Sama dengan hukum selain daripada arak tapi menghilangkan akal. Hidugam, isap shisha yang boleh hilang akal, isap cerut sampai hilang akal. Contohnya tuan-tuan, contoh. Ustaz, kalau isap rokok Dunhill je tapi hilang akal, haram. Haram. Setiap perbuatan yang menghilangkan akal, kerana akal adalah kedudukan besar dalam Islam. Kalau akal tak ada, kamu tak jadi mukallaf. Kerana ada akal, kamu adalah mukallaf. Tuan-tuan, sebab itulah arak di dalam Islam digelar sebagai ummul khaba'ith, ibu bagi segala perkara yang keji. Kalau minum, dia akan melakukan banyak kerosakan dengan arak tadi. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, orang yang bersabar tak minum arak di dunia, dalam hatinya kata, sedap ke arak tu, tuan-tuan, maka orang ini insya-Allah dengan sabarnya nanti dia dapat minum arak di akhirat Allah SWT, di dalam syurganya. Bukan satu botol, bukan satu tin, satu sungai Allah Ta'ala sediakan daripada arak. Yang arak itu tidak akan memabukkan dia, tapi memberikan kelazatan kepadanya. Semoga Allah jadikan kita semua dapat minum di dalam syurga Allah daripada sungai arak yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita semua. Allahumma amin. Allah sebut dalam Quran, wa khamrin lazzatin lisyaribin, dan juga arak yang menjadikan lazat kepada mereka yang meminumnya. Tuan-tuan, arak ini digelar sebagai ibu kekejian sampai Nabi sebut di dalam hadis, dilaknat ataupun besarnya dosa 10 orang yang terkait dengan arak. Bukan orang minum je, yang tukang bawa dosa, laknat, besar dosanya. Yang tukang ambil order, yang tukang jual, yang tolong beli, yang minum, yang tolong siapkan, semua berkait. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kadang-kadang kita sedihlah kadang-kadang tuan-tuan, bila kita pergi ke kedai-kedai serba neka, kita nampak ada orang beli arak, yang jadi cashier tukang belikan itu seorang muslimah contohnya, bertudung. Tuan-tuan, sedangkan perbuatannya tolong masukkan dalam plastik aja itu pun tuan-tuan, dan berikan kepadanya tuan-tuan, adalah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Islam. Okey, dan benda ni pernah saya bincang dengan kawan-kawan, apa solution yang kita nak buat. Okey, kita bincanglah apa solusi kita boleh buat. Dan antaranya kita berikan pamphlet kesedaran kepada mereka bahawa 10 orang terkait arak ni kalau boleh jangan. Maka dia boleh posisikan diri dia kaunter yang kat situ semua barang halal sebagai contoh. Ataupun kita minta kepada pengusaha-pengusaha kedai sebenarnya, kita cakap kat dia, pekerja kamu yang muslim tolong buatlah semua kerja kecuali susun arak, kecuali jadi cashier, tempat arak itu akan dijual beli. Paling tidak itu kita boleh buat untuk cuba selamatkan. Tuan-tuan, yang berjual beli itu kadang-kadang dia jahil, dia tak tahu hukum hakam ini. Maka kitalah yang kena bertanggungjawab untuk berikan kesedaran. Mana-mana yang ada pengaruh dan kuasa, gunakan semampu yang diboleh untuk menyelamatkan umat Islam daripada terjebak dengan dosa yang kadang-kadang dia tak sedar, ataupun dia sedar tapi tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan, dia kerja dekat store, dia yang tukang simpan, tukang masuk dalam peti, susun satu-satu. Ini adalah satu perkara yang dilarang Islam. Arak adalah ummul khaba'is, perkara yang sangat buruk dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketiga, walabisul harir, dan memakai batik. Memakai batik ni tuan-tuan adalah satu jenis pakaian, yang pakaian itu adalah pakaian yang lembut. Bahasa kita bukan batik, minta maaf, sutera, salah terjemah. Okey, harir iaitu sutera. Dan pemakaian sutera, tuan-tuan, pemakaian sutera yang dihalalkan adalah diharamkan oleh Islam dipakai kepada orang lelaki. Okey, umumnya tak dibenarkan kepada orang lelaki dipakai, dan pakaian itu merupakan tegahan daripada syarak. Dan satu kaedah yang tuan-tuan kena faham, Islam ini bila haramkan sesuatu, tuan-tuan bukan tanya dulu kenapa ia diharamkan. Kaedah umat Islam dalam berhadapan dengan perintah dan larangan mudahnya. Dia kata, Nabi kah lah yang melarangnya? Ya. Adakah yang Nabi larang ini benar? Hadisnya benar? Perintahnya benar? Maka dia tinggalkan. Walaupun dia tak tahu kenapa ia diharamkan. Faham tak? Ini namanya ubudiyah. Macam orang tanya, Ustaz, baca Quran orang yang haid, boleh ke tak boleh? Kita kata tak boleh. Kalau tak haid, boleh. Kalau haid, boleh.
Boleh tak kalau dia nak baca sebab dia dah lama sangat tak baca Quran dan sebagainya tu kan? Kita kata apa? Baca Quran kerana ikut perintah Allah dapat pahala. Tak baca Quran kerana ikut perintah Allah pun dapat pahala. Faham tak? Jadi kaedah dalam Islam ni, buat kerana perintah pahala. Dia tinggal kerana perintah pun pahala. Nampak tak? Jadi dia tak boleh mengukur buat je pahala. Dah. Tinggal kerana perintah Allah pahala. Maka kalau Nabi melarang memakai sutra dan dia tak pakai kerana perintah Nabi, dia mendapat pahala isi Allah SWT. Maka ulama mengharuskan dengan beberapa hadis yang datang, boleh memakai sutra seandainya berhajat di atas nasihat doktor yang dipercayai bahawa ia boleh merawat beberapa penyakit, antaranya penyakit kulit. Contohnya, doktor kata ini kamu kena balut, tak boleh kain biasa, nanti penyakit merebak, gunakan itu. Itu ada pengecualian khusus bagi mereka yang berhajat kepada itu. Selain daripada itu tak dibenarkan. Dan orang yang tidak memakai sutra ketika di dunia akan dipakaikan Allah dengan sutra di akhirat yang penuh dengan kemegahan. Tuan-tuan baca surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, yalbasuna min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik. Mereka akan memakai daripada sundusin wa istabraqin. Surah Al-Insan yang baca pagi Jumaat tu. Mereka akan dipakaikan dengan sutra yang halus. Halus, kainnya sangat halus, mahal. Dan sutra yang kasar. Ada ulama mengatakan, tafsir mengatakan maksud kenapa macam mana pakai dua-dua? Katanya dalamnya dipakai yang halus, kemudian luarnya sutra yang kasar, yang sangat indah, yang akan menjadi pakaian kemegahan mereka ketika berada dalam syurga. Maka tuan-tuan, oleh itu bersabarlah. Banyak lagi pakai, nak boleh pakai tuan-tuan. Krokodil boleh, tuan-tuan. Cat boleh, tuan-tuan. Hush puppies boleh. Dog boleh. Camel boleh, tuan-tuan. Banyak benda pakai. Nak juga yang itu. Nah, itu satu ujian. Itu satu ujian. Air, tuan-tuan, air kelapa boleh, cendol boleh, itu boleh, ini boleh. Nak juga pergi kepada arak. Kenapa? Yang dihalalkan Allah banyak, yang diharamkan sikit, orang pergi kepada haram. Itulah yang dinamakan sebagai, tuan-tuan, itulah yang dinamakan sebagai ujian di atas muka bumi ini. Baik, seterusnya, tuan-tuan. Dua. Yang ketiga. Wattakhadhul qi'an. Dan apabila mereka sudah mula menghalalkan dengan mengambil Al-Qi'an. Qi'an ini yang dipanggil sebagai penyanyi-penyanyi dan juga penari-penari. Difahami dengan makna mughniyat atau raqisat ini, tuan-tuan, adalah maknanya ulama pula. Maknanya wanita-wanita yang menyanyi atau mempendengarkan dia punya suara ataupun menggerak-gerakkan tubuh mereka. Dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat dan tengok dalam keadaan kita hari ini, bukan hanya di negara kita ke, negara jiran kita ke, sampai sudah ke negara Arab. Tuan-tuan ingat lagi tak masa musim haji yang baru tahun lepas? Okey, haji tak ada dekat Saudi, tetapi adanya festival festival apa namanya, tuan-tuan? Kan? Buat di Riyadh kalau tak silap saya pada waktu tu. Buat, tuan-tuan, acara yang besar, memilih penyanyi-penyanyi dan sebagainya. Jadi ini satu. Bukan itu saja, di Emirates berlaku perkara yang sama, tuan-tuan. Jadi sudah sampai kepada negara mereka memilih penyanyi, orang yang menari, dan ini suatu perkara yang menduka citakan kita. Dan ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau dia buat menyanyi contohnya, tuan-tuan, dan dia tidak menghalalkan itu bagi seorang wanita, maka tak. Azan bagi wanita pun tak dibenarkan kerana suaranya keluar. Tuan-tuan, bagaimana dengan selain daripada itu, tuan-tuan? Apatah lagi yang mendayu dan sebagainya. Jadi hadirin yang saya kasihan, ini perlu kita sama-sama cermati bersama dan ianya sangat penting. Kenapa orang jadikan wanita sebagai penyanyi? Kerana mereka mengetahui bahawa syaitan selalu menggunakan peranan wanita untuk merosakkan umat. Syaitan dia gunakan wanita untuk merosakkan umat. Wanita digunakan pada kelembutan suaranya, digunakan pada keelokan wajahnya, digunakan pada kecantikan tubuhnya untuk merosakkan bangsa ataupun kaum yang lain, ataupun dengan kerosakan mereka akan rosak anak-anak yang dilahirkan oleh mereka. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, istausu bin nisa'i khaira.
Aku mewasiatkan kepada kalian untuk melakukan kebaikan kepada wanita. Dan Nabi SAW sebut di dalam hadis, siapa yang memiliki 2 orang anak perempuan dan dia mendidiknya dengan akhlak yang baik, kemudian mengahwinkannya sampai saat waktu untuk diberkahwin, maka itu akan menjadi hijabnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan? Ada anak perempuan 2 ke 3 orang, jaganya dengan baik, didiknya dengan baik, kemudian sampai waktunya nikahkan dan kau-kau, itu menjadi hijabnya. Kenapa? Kerana pentingnya pendidikan dan penjagaan mereka sebagai satu daripada sumber pembangunan dan kekuatan umat Islam. Kemudian yang terakhir, waqtafar rijalu birrijali wan nisa'u bin nisa'i. Bila sampai kepada satu zaman, satu suasana, orang lelaki sudah cukup dengan lelaki dan perempuan sudah cukup dengan perempuan. Maknanya apa tuan-tuan? Laki cukup dengan laki, namanya liwat. Maknanya orang lelaki tak perlu perempuan dah. Dia kata cukup dah. Dia nak apa, puaskan diri dia, cukup dengan lelaki. Bila itu sampai suasana zamannya, maka kehancuran itu berlaku. Dinamakan sebagai liwat. Dan liwat itu sudah berlaku dalam banyak zaman dan keadaan. Bermula daripada kaum Lut yang telah mengasaskan perkara ini sehingga mereka dihancurkan. Dan Islam mengharamkan itu, bukan Islam mengharamkan kebebasan peribadi, tetapi Islam meletakkan maslahat. Kalau laki dah mula cukup dengan laki, macam mana generasi manusia nak berkembang? Mana anak nak datang? Tuan-tuan, jadi dia bukan hanya pada kepentingan kebebasan peribadi, tetapi dia sampai kepada apakah masa depan manusia kalau laki cukup dengan lelaki. Kalau laki tu boleh mengandung, tak boleh mengandung. Jadi 1, 2. Waqtafan nisa'u bin nisa' wan nisa'u bin nisa'. Bila wanita sudah cukup dengan wanita, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai sihaq. Sihaq dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai lesbian. Kau tak siap saya nak. Dalam bahasa Inggeris lesbian. Wanita cukup memuaskan dirinya dengan wanita, maka ini apabila berlaku dan ianya pula dihalalkan, maka ia mengundang bahaya kehancuran kepada umat ini. Maka hadirin yang saya kasih sekalian, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memelihara diri kita daripada segala perkara yang membawa kita kepada kemurkaan Allah di dunia ini dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalulah tuan-tuan kita berdoa. Tuan-tuan nak doa dengan apa? Tuan-tuan doa, Allahumma ghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamni warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, doa ni nampak je simple, tetapi dia memberikan kesan yang besar kepada diri kita. Kenapa? Kerana mendoakan orang lain, Allah akan balikkan doa itu kebaikannya kepada kita. Bayangkan kita doakan kepada semua orang Islam. Tuan-tuan, betapa banyak pahala itu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka, tuan-tuan, doakan kebaikan kepada seluruh umat. Saya teringat tadi saya tengok satu video. Waktu Portugis menjajah datang ke Melaka, Raja Haji Ali, Raja Haji, tuan-tuan, dia menulis surat. Waktu dia tulis surat tu di atas sejadah, depan kanan di Quran, kiri dia kitab Dalailul Khairat, kitab selawat, dan dia tulislah tentang pengkhianatan pada waktu itu yang berlaku dengan Portugis. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, aku mendoakan semoga Allah menjadikan bangsa ini dan mereka dapat melihat kejayaan dan semua. Dan akhirnya mengatakan, ya Allah, seandainya yang aku tulis ini adalah ikhlas kerana-Mu ya Allah, jadikanlah catatan ini dibaca oleh semua anak bangsaku pada masa akan datang. Dan ternyata ianya dibaca. Jadi apa yang saya nak sebut adalah, dia pada zaman itu mendoakan kejayaan dan kebaikan serta keselamatan kita, bebas dan hidup dalam keadaan aman daripada sebarang penjajahan. Itulah tuan-tuan, orang-orang yang soleh, mereka tidak memikirkan kebaikan diri mereka, tetapi memikirkan semua kebaikan umat Islam agar mereka hidup dalam keadaan baik dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, Allah rahmati majlis kita, Allah jadikan kebaikan majlis kita ini, Allah limpahkan kebaikan, keberkatan dan maghfirahnya kepada kedua ibu bapa kita, kepada jiran-jiran kita, kepada masyarakat kita dan kepada seluruh umat Islam, agar Allah memberikan kepada mereka keberkatan dan taufik untuk melakukan segala kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika.